Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Siti Mas Ayu Rosliah binti Abdul Rashid, pensyarah bagi subjek JMG 211 Geografi Fizikal. Kami daripada kumpulan 49 yang terdiri pada ahli saya Muhammad Tauhid Nafid Abdul Amin, nombor metrik JK 12873 dan rakan saya seterusnya. Saya Wigneswari anak perempuan Krishnan, JK 1305319 dan rakan saya. Saya Divaniswari anak perempuan Ramachandran, JK 1278719. Dan seorang lagi rakan kami yang tidak dapat bersama kami pada hari ini kerana terdapat kematian ahli keluarganya. Beliau ialah Muhammad Jamri bin Zulkifli, nombor metrik JM 1368420. Terusnya. Saya Muhammad Arif Aidil bin Makrozi, nombor metrik JM 1369620. Okey, kami akan meneruskan sesi pembentangan bagi kekesan kami. Dimulakan dengan rakan saya, Vignesh Wari. Silakan Vignesh. Baik, kami akan, terima kasih Tauhid. Kami akan membincangkan tentang banjir besar di Shah Alam dan Lembah Kelang. Okey, saya akan bercakap sedikit sebanyak tentang abstrak kajian kami. Okey, bencana alam adalah kesan buruk yang berlaku sama ada dari manusia atau secara semula jadi. Ia bukan sahaja memberi kesan terhadap masyarakat dan negara, ia juga menyebabkan impak yang besar jika dilihat dari aspek yang perlu ditanggung oleh mangsa bencana alam tersebut maupun kerajaan. Okey, mangsa bencana alam dan pihak kerajaan perlu menghadapi kemusnahan harta benda individu dan juga harta benda awam seperti kerosakan infrastruktur, asas bangunan dan sebagainya. Hal ini boleh menyebabkan kerugian yang agak besar dan juga dan seterusnya. Okey, oleh itu kajian ini mengkaji kesan banjir ke atas sosioekonomi negeri Selangor yang melibatkan kawasan Shah Alam dan Lembah Kelang dengan mengkaji berdasarkan beberapa tema rujukan kajian seperti penilaian kawasan banjir yang dipilih, punca-punca yang mengakibatkan banjir, kesan-kesan jangka pendek dan jangka panjang, kerosakan dan kerugian harta benda yang dialami oleh penduduk kawasan yang dikaji serta pihak kerajaan dan ganti ruginya yang berkaitan banjir, meneliti impak yang berlaku kepada individu, kawasan serta negeri dengan berfokus kepada sosioekonomi, mengenal pasti impak dan perubahan kualiti kehidupan kumpulan sasaran iaitu menilai keberkesanan dan kelemahan sistem dalam mengemukakan dan menyampaikan cadangan-cadangan bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti dalam kajian ini. Okay, justru metodologi kajian banjir besar adalah berasaskan penilaian dan mengenal pasti kawasan banjir dengan berasaskan segala sumber yang dikumpul dan dinilai. Okay, seterusnya saya akan bercakap tentang pengenalan tentang kajian kami. Okay, salah satu bencana alam yang sering berlaku di negara ini adalah banjir. Selain daripada tanah runtuh, kebakaran hutan, pencemaran sungai akibat daripada tumpahan minyak dan sebagainya. Okay, banjir kerap berlaku pada masa kini di Malaysia dan ia agak kritikal serta memberi kesan kepada rakyat dan juga pihak kerajaan. Okay, banjir lebih kerap berlaku terutamanya pada waktu kemuncak musim monsun timur laut iaitu dari bulan November hingga bulan Januari. Walau bagaimanapun sejak kebelakangan ini banjir sering berlaku dan air menaik secara mengejut selepas hujan lebat walaupun bukan pada musim monsun timur laut. Bencana banjir ini bukan sahaja menyebabkan pelbagai kesan negatif iaitu kemusnahan alam dan menyebabkan kerosakan harta benda, nyawa dan sebagainya. Ia turut mengakibatkan kerugian yang agak besar kepada mangsa dan juga pihak kerajaan. Okay, impak-impak bencana banjir ini adalah seperti kerosakan sistem saliran, pencemaran alam, hakisan, kehilangan harta benda,
kerosakan pada struktur bangunan dan juga kerecatan aktiviti ekonomi. Di Shah Alam dan Lembah Kelang iaitu pada Disember 2021. Lokasi-lokasi seperti Taman Seri Muda, Taman Batu Tiga, Lembah Kelang dilanda banjir yang mengakibatkan keadaan yang agak teruk. Bencana banjir ini juga turut mengorbankan banyak nyawa dan keadaan ini agak merisaukan. Bencana banjir ini dilanda disebabkan beberapa punca sama ada semula jadi atau dari perbuatan manusia. Bencana ini juga turut menimbulkan kesan-kesan bagi jangka masa pendek dan juga bagi jangka masa panjang. Bagi mengatasi impak daripada bencana banjir ini, cadangan dan beberapa pendekatan juga perlu diambil supaya mengurangkan impak yang teruk jika berlakunya bencana yang sama pada masa akan datang. Okey, untuk membincangkan metodologi kajian yang kami menggunakan untuk kajian ini, berasaskan penilaian dan mengenal pasti kawasan banjir dengan berasaskan segala sumber yang dikumpul dan dinilai. Okey, kami menggunakan kaedah kajian lepas dan data sempurna atas talian. Kawasan kajian kami adalah di negeri Selangor yang meliputi kawasan Shah Alam dan Kelang. Ini adalah ekoran daripada banjir besar yang melanda di negeri Selangor pada bulan Disember 2021. Okey, Shah Alam yang merupakan ibu negeri Selangor dan juga Lembah Kelang yang berdekatan dengannya sering dilanda banjir. Okey, di Shah Alam, Sungai Kelang adalah sungai yang utama. Ana sungai yang lain iaitu Sungai Damansara, Sungai Rumput, Sungai Kayu Ara, Sungai Pelumuk dan juga Sungai Pelampas. Shah Alam dengan kedudukan tersebut di mana lebih kurang 70% daripada kadar air lembangan Sungai Kelang bergabung dengan pertemuan Sungai Kelang dan juga Sungai Damansara. Lokasi-lokasi Taman Seri Muda, Taman Batu Tiga dan juga Stadium Shah Alam terletak di kawasan ini dan menyebabkan sering dilanda banjir. Salah satu analisis yang dilakukan oleh Kumpulan Kajian Banjir, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Marat UiTM, turut menunjukkan bahawa keluasan kawasan ini, lembangan Sungai Damansara adalah 141 km persegi dengan kawasan yang telah dibangunkan seluas 116.4 km persegi. Manakala kawasan hutan hanya seluas 24.6 km persegi. Jadi daripada analisa ini, kita boleh klasifikasikan bahawa jika kadar urbanisasi menjadi semakin tinggi, hujan yang menjadi air limpahan juga semakin tinggi. Okey, seterusnya untuk membincangkan berkaitan faktor-faktor yang berlakunya banjir, saya serahkan kepada kawan saya, Diwaniswari. Diva, please open your mic. Terdapat pelbagai faktor yang mengakibatkan berlakunya banjir kilat. Yang pertama adalah hujan yang berterusan. Okey, hujan yang lebat menyalurkan air yang berlebihan sehingga sistem saliran tidak dapat menampung jumlahnya di permukaan bumi. Fenomena ini akan meningkatkan paras air di permukaan bumi dan mengakibatkan banjir. Banjir kilat sering berlaku di bandar besar seperti Kuala Lumpur dan limpahan air yang banyak mengambil masa yang singkat untuk hilang. Okey, faktor seterusnya adalah proses pembandaran. Pembangunan yang semakin meluas dan kekerapan hujan adalah punca utamanya banjir kilat. Proses pembandaran atau urbanisasi yang semakin pesat di negara sedang membangun seperti Malaysia ni menjadikan banyak kawasan dimodenkan. Proses begini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir kilat. Yang seterusnya, yang ketiga adalah hakisan sungai. Okay, bagaimana hakisan sungai berlaku? Fenomena ini berlaku disebabkan dua faktor, iaitu berlaku secara semula jadi dan aktiviti manusia. Sekiranya hujan turut dengan lebat, air akan mengalir dan hal ini akan menyebabkan tebing sungai mengalami hakisan yang teruk. So, sungai akan menjadi mendap dan cetek. Adalah pencemaran air.
Kebanyakan sungai yang mengalami pencemaran yang serius dan kerana akibat pembuangan bahan pencemar ke sungai menimbulkan risiko kepada tumbuhan dan haiwan, alam sekitar dan kesihatan manusia. Okey, aktiviti-aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab seperti pembuangan sampah, sarap dan sisa ke kilang yang sisanya dibuang ke sungai merupakan satu aktiviti yang harus diperlihat dengan serius. Okey, sampah sarap yang tersangkut apabila air pasang akan mendorong kepada fenomena banjir juga. Seterusnya adalah pemusnahan hutan. Okey, tidak dapat dinafikan manusia bergantung kepada hutan secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjalani kehidupan harian. Diva, your mic. Diva, your mic. Kan? Teruskan. Pokok-pokok juga yang berfungsi sebagai pencekam tanah atau disebut sebagai span ya, akan menyimpan air hujan supaya tidak berlakunya tanah runtuh ataupun banjir lah. So penebangan hutan merupakan fenomena yang mendorong kepada tanah runtuh dan juga banjir. Seterusnya adalah sistem pemparitan yang tidak terancang. Yang ini adalah faktor utama lah di Kuala Lumpur. Proses pembandaran sentiasa berjalan dengan pesat, tapi sistem pemparitan tidak dirancang, boleh dikatakan out lah ya. So sistem pemparitan seperti longkang yang dibina sangat kecil, cetek dan huzur. So perkara ini menyebabkan velocity air larian dan kuantiti air tidak dapat ditampung semasa hujan lebat dan akan menyebabkan banjir kilat. Yang akhir sekali adalah perubahan angin monsun. Semenanjung dan Peninsula Malaysia terletak di latitud tropika yang sama dan dipengaruhi oleh aliran udara yang sama. So kalau kita tengok kita ada 4 musim sepanjang tahun iklim, iaitu monsun timur laut daripada November atau Disember hingga Mac. Tempoh intermonsun pertama Mac hingga April ataupun Mei. Monsun barat daya Mei ataupun Jun hingga September. Intermonsun kedua tempohnya adalah Oktober sehingga November. So perkara ini menyebabkan hujan yang berterusan beserta angin dan akan berlakunya banjir kilat. Okey, seterusnya kesan saya serahkan kepada Aidil ya. Okey, terima kasih Diva. Untuk risiko semasa banjir ni terdapat dua, iaitu risiko jangka pendek dan juga risiko kesan banjir bagi jangka panjang. Untuk jangka pendek adalah risiko lemas. Risiko lemas ni kebanyakan kematian banyak dicatat di kawasan yang mengalami banjir kilat berbanding kawasan banjir yang disebabkan oleh paras sungai yang airnya meningkat. Banjir kilat menyebabkan paras air meningkat secara tiba-tiba dan orang-orang di kawasan tersebut tidak dapat menyelamatkan diri mereka. Yang kedua adalah kecederaan kecil serta jangkitan penyakit. Antara kesan banjir yang lain adalah risiko kecederaan dan jangkitan penyakit yang tinggi ini adalah disebabkan oleh banyaknya bakteria-bakteria yang dibawa oleh air banjir. Ramai mangsa banjir juga akan mengalami kecederaan, sama ada disebabkan banjir itu sendiri atau kerana terluka disebabkan terkena serpihan kayu, besi dan plastik yang terapung di dalam air banjir. Yang ketiga adalah kecederaan disebabkan oleh arus elektrik. Apabila berlakunya banjir, maka kematian yang disebabkan oleh rejatan elektrik akan berlaku. Oleh itu, setiap isi rumah haruslah mengambil langkah pencegahan, iaitu mematikan suis utama agar kematian ini dapat dielakkan. Yang keempat adalah hypothermia. Hypothermia membawa maksud gejala suhu badan menurun secara tiba-tiba daripada suhu normal. Hypothermia ini boleh mengakibatkan serangan jantung maupun jantung gagal berfungsi dengan baik dan pelbagai penyakit lain. Seterusnya penyakit bawaan air. Penyakit bawaan air ini adalah seperti sakit mata, kencing tikus, tirik-birik, hepatitis A, kolera, keracunan makanan, denggi dan lain-lain. Penyakit ini juga merupakan salah satu kesan jangka pendek daripada kesan bencana banjir. Untuk kesan banjir bagi
jangka panjang adalah kesan kepada psikologi mangsa. Terdapat mangsa-mangsa di kawasan banjir mengalami tekanan perasaan ataupun depresi disebabkan oleh kejadian bencana banjir ini. Mangsa banjir akan merasa resah dan mudah untuk marah. Malah ada di antara mangsa banjir yang mengalami masalah tidak dapat tidur dengan lena apabila tiba waktu malam kerana takut sekiranya hujan turun secara tiba-tiba. Yang kedua adalah kerosakan fizikal kesan daripada banjir. Kesan banjir ini merosakkan harta benda awam dan juga harta individu. Antara kerosakan yang dapat dilihat adalah seperti kerosakan jalan raya, kerosakan bangunan, jabatan-jabatan dan juga lain-lain. Seterusnya peningkatan harga barangan mentah. Peningkatan harga barangan mentah ini sudah pasti akan berlaku sekiranya bencana banjir berlaku di sesuatu kawasan. Jaringan hubungan darat yang putus akan menyebabkan barangan-barangan mentah tidak dapat dihantar ke kawasan tersebut. Hal ini akan menjejaskan rantaian terutamanya dalam sektor pembuatan maupun sektor logistik. Permintaan bagi alatan ganti kereta juga akan meningkat kerana di kawasan tersebut kilang-kilang tidak dapat beroperasi. Yang keempat adalah kehilangan nyawa. Menurut Polis Diraja Malaysia, bencana banjir yang melanda Selangor pada 19 Disember lalu telah meragut seramai 25 orang mangsa, iaitu kebanyakannya terdiri daripada 17 orang lelaki dan 8 orang wanita. Dan yang terakhir adalah kerosakan struktur rumah. Kerosakan struktur rumah ni boleh dilihat apabila terdapat rekahan pada struktur-struktur bangunan. Air banjir yang mempunyai arus darat akan menghentam permukaan dinding rumah dan menghakis tanah-tanah di kawasan tersebut. Malahan rumah kediaman yang berada di lereng bukit juga akan berisiko untuk rosak. Hal ini dikatakan kerana tanah-tanah di kawasan tersebut telah pun tepu dengan air. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya Tauhid Ngah. Terima kasih Muhammad Aidil. Cadangan untuk mengatasi banjir kilat dalam kajian kami di kawasan sekitar Lembah Kelang iaitu Shah Alam dan juga Kelang. Kami dalam kajian ini kami mengambil pendekatan struktur bagi mengatasi banjir kilat lah, bermaksud pengurusan peringkat awal pengurusan lembangan saliran. Kaedah ini dilaksanakan oleh kerajaan ataupun masyarakat bagi meminimumkan risiko banjir kilat tersebut. Kawalan cadangan untuk mengatasi banjir kilat daripada kami antaranya ialah kawalan jangka masa panjang. Kawalan jangka masa panjang secara setempat di mana memberi tumpuan kepada sesuatu tempat itu dalam satu tempoh yang tertentu. Seperti contoh 30 tahun ataupun 50 tahun, rancangan untuk 30 tahun dan 50 tahun lah. Dan kawalan jangka masa panjang ini seperti contoh membuat kolam tampungan ataupun sistem peparitan yang di mana boleh menampung untuk 50 tahun lagi. Seterusnya, cadangan untuk mengatasi banjir kilat ialah kawalan jangka masa panjang. Kawalan jangka masa panjang secara bersepadu, bermaksud menyeluruh. Seperti contoh, penambahan empangan, penanaman pokok dan mengawal pembalakan, terutamanya di kawasan yang sensitif seperti kawasan tadahan hujan. Selain itu, cadangan untuk mengatasi banjir kilat ialah kawalan jangka masa pendek secara setempat,
Kawalan jangka pendek secara setempat ini dilakukan dengan kadar segera dan setempat melibatkan kawasan khusus dan tindakan diambil oleh orang tempatan atau masyarakat di kawasan itu sendiri. Aktiviti ini boleh dilakukan melalui ataupun dengan cara menyediakan tempat pembuangan sampah agar tidak sampah itu tidak menyebabkan sistem longkang atau saliran itu tersumbat, dan juga boleh dilakukan dengan membina benteng rumah ataupun di tempat yang bersesuaian, contoh tembok penahan air. Seterusnya juga kita boleh melakukan gotong royong membersihkan longkang. Dalam pada itu melalui cadangan seterusnya, cadangan untuk mengatasi banjir kilat kawalan jangka pendek secara bersepadu ialah memasang perangkap sampah dan juga menyelenggara membersihkan sistem saliran di kawasan sungai ataupun takungan banjir. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya Vigneshwari untuk membuat kesimpulan berkenaan dengan kajian kami. Silakan Vigneshwari. Okay, terima kasih Tauhid. Okey, dengan semua poin-poin yang kami membincangkan tadi berkenaan banjir, okey, boleh disimpulkan bagi mengatasi masalah ini dan bagi merealisasikan segala matlamat dan juga cadangan yang dibincangkan, kesedaran serta kerjasama daripada penduduk itu sendiri adalah amat penting. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung juga harus berganding bahu untuk mengatasi masalah banjir ini. Semua penduduk perlu bekerjasama dalam mengamalkan sikap tanggungjawab masing-masing dalam mencintai alam sekitar dan juga menjaga daripada berlakunya pencemaran. Kempen-kempen kesedaran juga boleh dijalankan oleh pihak kerajaan dan harus disokong oleh masyarakat. Pihak kerajaan boleh salurkan penjimatan tersebut kepada perbelanjaan yang sepatutnya. Dengan adanya kerjasama dan juga sikap bertanggungjawab dari semua pihak, bencana alam ini dapat dikurangkan. Okey, sekian daripada kami, kumpulan nombor 49. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa untuk melihat pembentangan kajian kami. Itu sahaja daripada kami, kumpulan nombor 49. Terima kasih doktor. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih doktor dan selamat Hari Raya.